Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi bersama-sama dengan Ustazah Farida di dalam kelas hadis. Apa khabar murid-murid? Ustazah harap dan Ustazah berdoa agar semuanya berada di dalam keadaan sihat walafiat. Seperti biasa, mari kita mulakan pelajaran dengan membaca doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Semua orang dah bersedia untuk belajar? Jangan buang masa. Ayuh, jom kita belajar. Tajuk hadis yang akan kita pelajari pada hari ini ialah keutamaan sedekah. Hadis ini direkodkan oleh Muslim. Mari kita mulakan. Ma naqadat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Kita ulang sekali lagi. Ma naqadat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Hadis yang tadi kita bacakan bermakna menderma tidak akan mengurangkan harta dan Allah menambah kemuliaan orang yang pemaaf serta mengangkat darjat orang yang merendah diri. Baik murid-murid, di dalam hadis tadi sebenarnya ada 3 bahagian. Jadi Ustazah akan terangkan satu persatu supaya lebih mudah untuk kita faham. Yang pertama, kalimat ataupun potongan ma naqadat sadaqatum min malin yang bermakna menderma tidak akan mengurangkan harta. Di dalam teks asal ditulis sadaqatun. Bahasa Melayu yang biasa kita sebut sedekah. Dan di dalam terjemahan ditulis menderma. Sama saja, sedekah dan derma dua perkara yang sama sebab kita memberikan sebahagian harta kita kepada orang lain. Apa yang dapat kita derma atau dapat kita sedekahkan? Kita boleh beri sedekah dalam bentuk wang yang diperlukan oleh orang yang susah. Kita boleh juga beri pakaian yang kita dah tak mahu pakai, atau ada juga orang yang memang beli baju khas untuk dia berikan kepada orang-orang yang memerlukan. Atau selain itu kita boleh dermakan buku-buku untuk bacaan. Apa lagi? Mainan pun ada, alat-alat permainan kita dermakan kepada kanak-kanak yang memerlukan. Begitu juga dengan bahan-bahan makanan ataupun bahan-bahan yang boleh dimasak. Boleh juga kita jadikan bahan sumbangan. Selain daripada itu, kita boleh menderma di mana-mana. Di dalam masjid pun biasa kita nampak kotak derma ini atau di tempat-tempat yang memerlukan sumbangan harta. Tetapi murid-murid, untuk kita mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memberikan harta kepada orang, ada syaratnya. Syaratnya apa? Syarat yang pertama, mesti ikhlas. Ikhlas maknanya kita tidak mengharapkan pujian orang. Kita juga tidak mengharapkan supaya orang membalas apa yang kita beri. Syarat kedua, barang yang kita beri mestilah dalam keadaan elok dan bagus. Dan syarat yang ketiga, kita tidak mengungkit. Mengungkit maknanya kita dah beri, lepas tu kita selalu je kita nak beritahu yang kita dah beri, jadi orang kena ingat apa yang kita dah beri kepada orang tersebut. Jadi ini syarat-syarat kalaulah kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini merupakan potongan hadis yang kedua. Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Maknanya, dan Allah menambahkan kemuliaan orang yang pemaaf. Siapa orang yang pemaaf? Orang yang pemaaf ialah orang yang bersedia untuk memaafkan orang lain tanpa diminta. Okay, dia tak tunggu orang minta maaf, dia dah sedia memaafkan. Yang kedua, dia juga ikhlas. Maknanya dia berharap dengan memaafkan orang lain, dia akan mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, orang yang pemaaf tidak berdendam. Maksud dendam apa? Maksudnya dia merancang pada suatu hari dia akan buat kepada orang tu apa yang orang tu telah lakukan kepada dirinya. Orang pemaaf tidak begitu ya. Jadi bila memaafkan, maka tidak ada yang disimpan di dalam hati. Dia tidak menyimpan kemarahannya di dalam hati. Maafnya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang ini potongan terakhir. Mari kita baca. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu. Yang maknanya, serta mengangkat darjat orang yang merendah diri. Siapa orang yang merendah diri? Kita nak tahu juga, tapi sebelum tu semua orang tahu tak perkataan darjat ni maknanya apa? Darjat bermakna kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi darjat kita, maknanya semakin Allah sayang kepada kita. Jadi siapakah orang yang merendah diri? Orang yang merendah diri ialah orang yang menerima teguran dan nasihat. Menerima kalau ada yang mahu ditunjukkan. Orang ajar kita terima, orang tegur beri nasihat pun kita terima dengan senang hati. Yang kedua, tidak sombong. Kalaulah begini ni, sentiasa kita menolak kebaikan orang, tidak mahu ditegur, tidak mahu berkawan dengan orang, tidak mahu menerima teguran, tidak mahu berbaik-baik dengan orang, maka perbuatan ini namanya bukan merendah diri. So, ini sepatutnya tidak ada pada diri kita. Ataupun yang seperti ini, berpaling daripada kebenaran. Nampak ni, dia tak mahu mendengar apa-apa yang diucapkan oleh orang lain. Yang ini juga kita tak mahu ada di dalam diri kita. Jadi, apa yang mesti kita buat? Kita berbaik-baik dengan semua orang dan kita berkawan tanpa pilih kasih. Jadi, untuk berbaik-baik dengan semua orang, perkara yang penting ialah kita mestilah mudah meminta maaf. Apabila kita berbuat kesalahan tanpa menunggu disuruh, kita terus minta maaf. Itu bermakna kita memiliki jiwa yang besar dan kita merendah diri. Selain daripada itu, murid-murid, perkara yang paling penting untuk mengangkat darjat, untuk mengaku diri sebagai orang yang merendah diri ialah tidak sombong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab kita hamba Allah. Jadi kita akan selalu beribadah kepada Allah dan akan selalu meminta serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, di dalam hadis ni ada 3 sifat mulia. Yang pertama, sifat dermawan. Yang kedua, sifat pemaaf. Dan yang ketiga, sifat merendah diri. Pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini, murid-murid, yang pertama, sedekah seseorang akan menjadi hartanya di akhirat. Yang kedua, Allah akan muliakan orang yang pemaaf. Dan yang ketiga, orang yang rendah hati, rendah diri akan ditinggikan darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita untuk hari ini. Ustazah berharap dan Ustazah berdoa agar kita semua dapat memahami, dapat menghayati dan melaksanakan hadis ini di dalam kehidupan seharian. Sebelum berpisah,
Mari bersama-sama kita membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada masa yang akan datang, murid-murid. Dengan itu, jaga diri, jaga kesihatan, dan jangan lupa mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.